الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang bermaksud Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram yang berada di Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Surah Al-Isra ayat pertama. Alhamdulillah, tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berada di dalam masjid kita ini menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan kita diberikan peluang untuk duduk seketika mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan. Dan pada malam ini hamba diminta untuk sama tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita sama-sama menghayati suatu peristiwa yang berlaku, yang dikatakan berlaku di dalam bulan Rejab, iaitu bulan yang sedang kita berada pada malam ini. Kita nak masuk bulan Syaban, Rejab, Syaban, Ramadan. Lepas pada ni sambut Ramadan. Maknanya kita ada sebulan lebih lagi akan menyambut Ramadan pula tahun ni. Kita banyakkan berdoa kepada Allah, Allah mubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rajab, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Ramadan yang walaupun duduk depan kita ni sebulan je lagi, tetapi Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada segala-galanya. Dia kedok kita sapa ke dalam bulan Ramadan. Dan siapa kedok kita ni dalam bulan Ramadan kita tak tahu. Orang mari semaya sekali dengan kita, molek-molek ada, kabar-kabar esok tak ada dah. Kau mana? Segar molek-molek. Ada orang sakit lama tak mati-mati, dia ada orang tak sakit mati. Inilah lumrah dalam kehidupan manusia yang kita tidak tahu bilakah noktah penghabisan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang menjadi suatu penanda aras atau menjadi suatu perubahan, detik perubahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada fasa berada di Mekah kepada fasa berada di Madinah. Nabi berada di Mekah menyebarkan dakwah selama 13 tahun, dan Nabi duduk di Madinah selama 10 tahun. 13, 10. Dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini sebahagian besar para ulama menyatakan ia berlaku pada tahun yang ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya duduk Mekah 13 tahun tu, tahun ke-10 berlaku peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. 3 tahun selepas daripada Al-Isra wal Mi'raj ini berlakulah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi bila di-Isra, di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah Nabi ke dalam fasa yang kedua, ataupun fasa dia panggil transition period, fasa peralihan.
di antara dakwah di Mekah dan dakwah di Madinah. Pada keadaan inilah, dalam masa 3 tahun selepas berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj inilah berlakunya pelbagai peristiwa yang mendorong kepada hijrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, sebab itu kita malam ni ambonya tidaklah nak baca sosok berkenaan dengan Al-Isra' wal Mi'raj ini. Kalau kita baca satu persatu mungkin banyak atau panjang masa yang kita kena ambil. Tapi cukuplah sekadar kita mengambil beberapa noktah penting, pengajaran penting yang kita boleh tengok dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Walaupun demikian, kita kena tahu juga perbezaan pandangan para ulama berkenaan dengan Al-Isra' wal Mi'raj ini bilakah ia berlaku. Saya merujuk kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri. Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Al-Mubarakfuri menyatakan bahawa Al-Isra' wal Mi'raj ini para ulama mempunyai pandangan-pandangan yang berbeza. Antara yang pertama, kan al-Isra' fi sanah allati akramahu Allah fiha bin nubuwah. Al-Isra' ini kata At-Tabari, kata sebahagian para ulama, iaitu Al-Isra' berlaku pada tahun di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Pada tahun Nabi dilantik menjadi nabi itulah, pada usia Nabi 40 tahun tu berlaku Al-Isra' wal Mi'raj. Dan ini dipilih oleh Al-Imam At-Tabari, waqtarahu At-Tabari. Maknanya, nak rayaknya bukan satu pandangan yang mutlak, satu-satunya pandangan bahawa Isra' Mi'raj ni boleh rejak. Rejak ke Isra' Mi'raj? Tak semestinya, kerana para ulama berselisih pandangan dalam hal-hal ini. Kemudian ada yang kata bahawa Al-Isra' wal Mi'raj ini berlaku selepas Nabi dilantik menjadi Nabi 5 tahun selepas itu. Wa kana lailatul sabi' wa kana ba'dal mab'as bi 5 sinin. Ada yang menyatakan bahawa ia berlaku dalam masa 5 tahun selepas Nabi dilantik menjadi Nabi. Artinya Nabi dilantik jadi Nabi, lepas 5 tahun kemudian berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Artinya usia Nabi pada usia 45 tahun. Dan ini pandangan yang dipilih oleh An-Nawawi dan Al-Qurtubi. Ada yang menyatakan bahawa hak ni yang paling masyhur, iaitu berlaku pada malam yang ke-20 fi lailatis sabi' wal 20 min syahr Rajab. Ia berlaku pada malam yang ke-27 di dalam bulan Rajab tahun ke-10 kenabian. Hak kita duduk pegang lah ni. Kita duduk pegang ni, kebahagiaan besar ni kali kita pegang ni, tahun ke-10 kenabian, malam yang ke-27. Ada yang kata pula berlaku pada sebelum daripada hijrah, dalam masa sebelum hijrah, 16 bulan sebelum hijrah. Makna kalau hijrah berlaku di dalam bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, artinya dia berlaku pada tahun ke-12 kenabian, 4 bulan sebelum Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, artinya bulan Zulhijjah pada tahun yang ke-11 kenabian. Ini nampak pandangan para ulama. Kemudian ada yang kata bahawa ia berlaku sebelum hijrah dalam masa 14 bulan sebelum itu, iaitu pada bulan Muharram. Dalam bulan Muharram. Ada yang kata pula bahawa ia berlaku pada sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah. Jadi ini nak sebut bahawa bagaimana di antara pandangan-pandangan para ulama ni dia berselisih pandangan. Walaupun demikian, setelah diteliti beberapa pandangan-pandangan ini dengan tidak menolak pandangan-pandangan lain, setelah dikira daripada wafatnya Khadijah, sebab Isra' Mi'raj ini berlaku selepas wafatnya Khadijah wafat, kemudian matinya Abu Talib, pak saudara Nabi, mati, kemudian mati pula Khadijah. Maka setelah dikira dengan pelbagai pandangan ini, maka sebahagiannya menyatakan bahawa ia berlaku pada tahun ke-10, iaitu di dalam bulan Rajab. Maknanya tuan-tuan sekalian, apa nak sebut di sini bahawa kita tidak boleh rigid
atau kita tidak boleh mengambil satu pandangan dengan kita menolak mentah-mentah pandangan-pandangan yang lain. Nah, kita kata ada yang tak betul, hak kau betul. Kalau ada yang tak betul, hak kau betul. Dengan tidak betulkan pandangan orang lain, atau dia kata kita dah betul, kita telah menolak juga pandangan para ulama yang lain yang juga merupakan tokoh-tokoh yang masyhur dan tokoh-tokoh yang mempunyai ilmu yang meluas. Walaupun demikian, tak ada masalah nak pegang, kita pegang. Supaya nak mari bulan Ramadan ni lah. Mari bulan Ramadan ni, pakat duk tanya ustaz, hak mana afdal? 8 ke 20? Kita kata semaya 20 lah. Banyak sikit. Ustaz tu kata 8 ke kan? Ustaz tu kata 8. Dia pelagau pula dengan ustaz ni. Setengah-setengah orang kita ni kalau nanya dalam majlis kan, dia start awal lah kata ada ustaz tu, ustaz sekali-sekali kata lagu-lagu ni. Kita nak jawab berasa gerung kau mana. Pasal ustaz tu kata gini, dia buka tu. Ustaz tu kata gini, ustaz ni kata gini. Kalau kita kata 8, dia kata ustaz tu kata 20. Kita kata 20, ustaz tu kata 8. Pas tu dia kata mana? Dia kata hak tu kata 8, kata 20. Payah-payah tak payah lah ustaz, mudah. Mudah-mudah kan? Tak payah semaya. Ni pun tak betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini nak cerita yang macam mana dari sudut pandangan para ulama yang berbeza berkenaan dengan meletakkan Al-Isra wal Mi'raj ini berada pada tarikh yang mana. Sebab apa benda ni berlaku lagu tu? Kerana tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan untuk nak menulis, nak tulis tu tak ada. Nak tulis pasal benda tu dia berlalu dengan gitu je. Orang yang nak mengingat, orang yang nak menulis, siapa dia nak menulis, siapa dia nak mengingat. Tidak kata zaman tu, zaman kita ni pun, mana zaman kita ni pun nak boleh ke ada orang menulis, nak boleh ada orang mengingat fakta-fakta yang berlaku dalam masa 100 tahun ni pun. Berkali besok pandangan parok kat lah dengan kita asal usul kampung kita. Kalau aku tanya padembo ni Wakaf Merah ni asal lagu mana? Kalau tanya 10 orang, berkali 10 orang besok pandangan. Kau ni kata lagu ni, kau ni kata lagu ni. Kalau tanya secara spontan, kau ni kata lagu ni, kau ni kata lagu ni, macam-macam perkataan ni. Kau ni kata lagu ni, kau ni kata lagu ni. Maknanya dalam keadaan zaman moden kita ni pun, kerana tidak ada penulisan dan tidak ada orang yang fokus kepada tulisan-tulisan seperti ini, akhirnya melahirkan pandangan-pandangan yang berbeza. Walaupun demikian, kita bukan nak bicara dalam lepas ni. Kita nak bicara tentang apakah pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Apa makna Al-Isra? Al-Isra ialah ar-rihlatul lati akramallahu biha. Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyatakan bahawa Al-Isra hiya ar-rihlatul lati akramallahu biha nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-Masjid al-Haram di Makkah ila al-Masjid al-Aqsa di Palestin, wa zalika fi lailatin wahidah. Al-Isra ialah perjalanan malam Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjid Haram yang berada di Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang berada di Palestin, yang ia berlaku dalam masa satu malam sahaja. Al-Isra ni dia berlaku dalam masa satu malam sahaja. Dan benda ni tuan-tuan sekalian merupakan satu perjalanan yang sangat-sangat menakjubkan. Satu perjalanan yang sangat menakjubkan. Kita kira bahawa bagaimana perjalanan lebih kurang 2000 km. 2000 km daripada Mekah yang berada di Masjid Haram yang berada di Mekah ke bumi Al-Aqsa yang berada di Palestin, ia berlaku dalam masa satu malam, yang mana kalau pada masa tu orang berjalan kaki dalam masa 2000 km ini pergi dan balik boleh memakan masa lebih kurang 2 bulan lebih, tapi ia berlaku dalam masa satu malam sahaja. Manakala Al-Mi'raj ialah al-uruj bihi ila tabaqatis samawatil ula wa ila haddin inqata' bihi ilmul khalaiq sawa'un min al-insi wal jinni wal malaik. Al-Mi'raj ialah al-uruj bihi, naik dengan gapo dia, al-uruj bihi ila tabaqatis samawatil ula, naik bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tabaqatis samawatil ula, kepada suatu peringkat yang tertinggi, langit yang tertinggi, sehingga sampai tempat yang tidak sampai kepadanya ilmu manusia, makhluk, sama ada makhluk jin
malaikat dan juga manusia. Makhluk gapo pun tak sapa. Satu tempat yang makhluk tak sapa. Satu tempat kalau makhluk ni gapo dia? Selain Allah ini makhluk. Maka satu tempat ini tak sapa orang lain, makhluk lain kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia berlaku dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang saya kasih sekalian, saya tidak nak menyebut bahawa perkara-perkara ataupun benda-benda seperti ini ataupun hadis-hadis yang banyak yang menceritakan bukti-bukti tentang Al-Isra' wal Mi'raj ini. Tapi kita nak pergi kepada pengajaran yang boleh kita ambil. Nak boleh kau sapa Al-Isra' wal Mi'raj ini bukan satu benda yang senang. Bukan satu perjalanan yang mudah. Bukan satu perjalanan yang mudah. Dan perjalanan ini perjalanan VIP, bukan perjalanan biasa. Perjalanan Nabi ini suatu perjalanan VIP, bukan perjalanan biasa. Perjalanan VIP lagu mana? Tuan besok kalau kita naik business class lagu mana? Naik kapal terbang business class. Kita adalah jaga-jaga sama-samanya ekonomi lah. Pasal nak jimat pitih kau mana kan. Tapi kadang-kadang kalau ada perjalanan rasmi KJR atas nama KJR tu, ada mau lah tiket bisnes. Berasalah juga duduk tempat bisnes ni. Kalau tidak pitih kita, kalau pitih kita, kalau pergi urusan sendiri tak pernah naik lah hak bisnes ni. Kalau KJR lah pergi luar negara dan sebagainya, kita naiklah business class. Perjalanan bisnes kelas ni kalau kita biasa naik kan, dia adalah sedikit keistimewaan. Yang pertama nak naik kapal terbang, dia pun panggil lah, kapal terbang sikit-sikit sudah siap sedia untuk berlepas, dipersilakan penumpang yang berada di kelas perniagaan, bisnes kelas, boleh mari dulu, kita boleh pergi bila-bila masa kita nak naik dulu. Orang yang duduk beratur pula kita pun naik, duduk pula tempat dalam kapal terbang sebagai contoh. Kemudian sapa pula di immigration, sapa pula di immigration. Orang biasa ke Mekah dia tahulah lah ni, alhamdulillah situasi sudah mula berubah dah. Berubah kalau hak dulu-dulu ke Allahu Akbar. Dalam keadaan komputer pun tidak di-upgrade lagi. Kalau turun ke Jeddah tu, kalau 20 tahun lepas lah, 20 tahun lepas kalau kita turun ke Jeddah tu, time komputer tu hak monitor tu besar. Monitor besar. Siapa-siapa tu pom dia katok dulu, katok monitor tu. Kapal klik. Dia tunggu mata dia ke minum air ya. Sampai tai mana? Sampai tai iso. Kita ni baru sampai Mekah nak buat umrah, nak buat haji. Pasal turun Jeddah kita pakailah dengan ihramnya. Sebab nak kena buat nak kena buat lalu ke miqat. Kita pun labbaik umrah. Nawaitul umrah macam-macam lah. Kita niat atas kapal terbang, turun tu dengan pakar dengan apa nama, dengan ihramnya, siap sedia. Kadang-kadang sapa time maghrib di immigration, isya di immigration, tak silap-silap subuh pun di immigration. Kau mana tuan-tuan? Kadang-kadang ada berlaku-lagu tak pelik, dugaan biasa dia. Dugaan. Mana tak ada mana pegawai tak ada mana. Pegawai tak ada mana. Kabar-kabar pergi minum air teh, mari dia pun tengok komputer kat tam tu. Musyaghal je kata, musyaghal tak jadi. Komputer tak jadi. Dia pergi live pula. Letih tuan-tuan. Letih. Duduk kelipah dengan budak-budak lewat orang tua tu kat duduk atas wheelchair, nerah atas wheelchair kadang-kadang. Nerah atas wheelchair. Hotel nak kena masuk, hotel nak kena masuk. Ni immigration. Ini kalau perjalanan Mekah lah. Tapi perjalanan negara-negara lain pun biasa. Kita turun dengan kapal terbang tu tak beratur ramai. Kalau kena 3 butir kapal terbang, hak Boeing 747 ni, hak ramai penumpang dia turun sekali ke masuk Indonesia ke, belah tu ya. Tapi beratur tak tahu. Kita ke Indonesia, ke Jakarta sejam ya kadang-kadang. Sejam lebih ya. Kalau kita pernah naik kapal terbang daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru ni sejam, Kuala Lumpur ke Jakarta atau Kuala Lumpur ke Indonesia ni, ke Pekanbaru ke sebagai contoh, boleh lebih kurang sama. Tapi walaupun sejam perjalanan ni, nak boleh kau masuk dalam negara dia tu kadang-kadang sejam lebih, 2 jam kadang-kadang. Walaupun tidak pada semua keadaan lah. Tidak semua keadaan. Nak royak ini perjalanan biasa. Tapi kalau orang hak jenis VIP sebagai contoh, siapa tu kak turun kapal terbang tu kereta mari ambil. Tahu mana? Kereta mari ambil. Mungkin wakil negara benar. Masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta kat siapa tu kak, dia pun minta pasport je.
minta pasport, kita pun bagi pasport. Dia suruh duduk minum air teh, kita minum air teh. Dia pun cok semua sekali. Beg pun dia tolong ambil. Sahabat-sahabat kita beg ada dah ni. Terus naik kereta pun pergi hotel. Tak ada apa satu. Kau mana? Ini bezanya perjalanan VIP dengan perjalanan biasa. Nabi SAW di dalam Al-Isra' wal Mi'raj ini, Nabi melalui sebuah perjalanan VIP. Nabi melalui perjalanan VIP. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi dengan perjalanan yang cukup istimewa. Naik atas apa? Naik atas burak. Burak ni, apa dia burak ini? Disebut bagaimana Nabi SAW menyebut burak ini seekor binatang yang lebih kecil daripada kuda, yang lebih besar daripada hema. Maknanya lebih kurang lagu itulah. Kuda bersama mana, hema bersama mana, lebih kurang lagu kuda. Burak. Nabi kata aku naik atas burak ini. Sekali dia melompat tu, sejauh mata memandang. Jauh mata memandang. Setahu mana dia pergi. Kita kira sejauh mata memandang ni mana tuan-tuan? Sejauh mata memandang. Kita tengok kok baru ni, nampak kok biar palah tu kalau berkali kalau tak ada bangunan nampaklah kali kan. Dulu biasalah kan kita duk maiwa kat ponggah lah kat ni. Sampai dulu masa tak ada rumah tu atas benda padi luar tu. Adakah itu sejauh mata memandang? Tidaklah betul sejauh mata memandang ni. Boleh pergi lagi. Kita duduk tepi laut sebagai contoh, kita tengok daun nampak kelipah. Kalau tuan-tuan duduk di bacok, patah bacok, kayak boleh nampak kelipah. Pulau berhenti jauh-jauh, balai-balai nampak. Adakah itu sejauh mata memandang? Boleh pergi lagi sejauh mata memandang. Kita boleh pergi lagi mata kita. Sejauh mana? Sejauh tuan-tuan melihat bintang-bintang di langit. Tengok bintang langit tu setahu mana bintang langit. Jauh bintang langit. Kita boleh nampak lagi. Burak melangkah dengan sejauh mata memandang. Sekali kelip mata. Ia bukan satu perjalanan yang biasa. Tetapi nak boleh ke perjalanan itu, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Matinya Khadijah, matinya Abu Talib. Mati dua ni dulu. Khadijah mati dalam keadaan dia Nabi perlukan Khadijah. Abu Talib mati dalam keadaan Abu Talib tak sempat memeluk agama Islam. Pak darah Nabi ni, kau Nabi paling sayang, dia bela Nabi, dialah yang tolong pertahankan Nabi, mati dalam keadaan tak masuk Islam. Artinya apa dia? Artinya Tuhan beri dulu tekanan pada Nabi SAW. Beri dulu tekanan biar merasa bahawa tidak mudah untuk mendapat perjalanan yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kita ni boleh royak, tapi dalam kehidupan manusia pada hari ini, tekanan-tekanan ini melahirkan tekanan hidup yang kadang-kadang tak mampu untuk kita tanggung. Dah kan? Dah lah rega barang macam-macam dah kelon ini. Tosik kecek lah batu tu. Tapi dalam keadaan macam-macam tekanan ni, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tekanan pada kita ni sehingga kita rasa tak ada orang lain hak berat pada kita. Padahal bila kita paling tengok ramai lagi hak berat pada kita. Sebab itulah manusia kena ada suatu sumber kekuatannya yang tersendiri. Dia kena ada reserve dalam hati dia. Kita ambil sebut ni sebab apa? Sebab dalam situasi lol ni, kita tengok getok kita ni pun ramai dah terjun walaiyazubillah lah. Walaupun tak ada lagi orang kita sini pun dah. Tapi orang lain-lain mari terjun dah esok, insya-Allah esok pukul 9.30 kita buat semaya ajak atas getok tu. Pakat gilah tuan-tuan. Pakat gilah untuk kita buat semaya ajak. Situ kita pergi ramah untuk solat hajat bagi memastikan tidak berulangnya peristiwa-peristiwa orang terjun getok. Lepas pada ni ada orang tanya, apa awak atas getok, awak atas sejik tu tak dengar ke? Jalan juga dia. Orang nak jawab kan tak email. Buat atas getok apa? Sejik luah tutup jalan orang nak berlalu. Tu tak dengar kau kalau atas masjid. Jalan juga ke dia. Kalau setara tu tak pergi Mekah lah, punya muda orang sini tu dengar kau ke mana? Bukan mu nak banding Mekah dengan atas getok. Tak. Bukan nak banding. Tapi kadang-kadang sesuatu doa yang nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ini
perlu dihayati sepenuhnya oleh orang yang berdoa. Dia kena hayati sepenuhnya. Kalau sekadar tu imam doa lepas sembahyang, kita boleh amin ke belakang bela-bela palah WhatsApp. Bukan nak kata confirm tak siapa. Tapi iyalah ada kata kat Tuhan mana nak makbul doa lagu tu. Tuhan mana nak makbul. Nah tu imam doa tu kat habis kan dah. Bela-bela lepas sembahyang. Kita ni mengaminkan dengan penuh perasaan dan penuh penghayatan. Barulah sama doa kita dengan doa tu imam. Ni bila-bila menyopok kakak ni ya Allah nak kan. Dah lah iso lewat doa panjang pula. Sopok pula kata imam. Penghayatan ini perlu. Penghayatan perlu. Nak suruh kita berasa sungguh, nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, selamatkanlah anak muka kita, rakyat Kelantan yang benar pada ni tak punying, 7 ketok tak punying. Tapi apa kita dalam masa sebulan ni ada 2 dah kejadian 7 ketok, dia bila-bila polis duk cari, bomba duk cari. Baru ni okey terbaru ni 2-3 hari lepas pada tu tengah duk cari tu, tengah pukul 12 tengah malam ada juga orang tu mujud dia pergi. Mujud dia pergi pegang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tak boleh nak kata siapa-siapa. Kita jangan kata dia tu, kita jangan kata dia ni tak. Tapi tekanan yang dihadapi ini, kalau kita tak nak kawal, dia siapa-siapa perekat, boleh berlaku keadaan yang sedemikian. Situasi ni, tekanan. Tak nak kata siapa, kadang-kadang setengah orang dia boleh tak ada masalah, tapi kita tak tahu dia hak letusan dalaman ni, hak dalam dia dalam situasi stres yang tidak boleh diceritakan pada orang lain. Manusia perlukan suasana pengaduan dia, dan pihak yang dia kena adu dalam apa jua masalah ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi dalam keadaan Nabi diuji oleh Allah Ta'ala, mati Khadijah, mati Abu Talib, Nabi tak tahu nak pergi ke mana dah dakwah ini. Nabi bawa Islam ke Taif. Siapa ke Taif? Orang lepas pula Nabi dengan batu, orang tak cawa ke Nabi, orang buang Nabi, orang tuhuk, orang pusing Nabi. Nabi sebagai seorang Nabi, sebagai seorang kekasih Allah, bukan orang biasa, ni kekasih Allah. Ini merupakan kekasih Allah, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba dia pergi jual produk dia. Jual produk bukan produk kosmetik. Yang dia jual bukan produk ubat tahan kuat dah. Yang dia jual ni bukan produk suruh cuci kulit jerawat dah. Dia jual produk yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala. Produk yang Nabi bawa ini ialah Islam, yang akan menyelamatkan kamu daripada api neraka, yang akan menjamin syurga kepada kamu. Tapi orang tolak Nabi, orang tolak. Dan Nabi dikatakan bahawa tidak ada pintu di dalam kota Taif itu kecuali Nabi ketuk, Nabi beri salam, Nabi tawarkan Islam, orang-orang hamba Nabi. Bagaimana tuan-tuan sekalian terasa perjalanan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bawa Islam ini setara mana kita nak bawa Islam? Lepas tu mampukah, layakkah kita nak mendabik dada bahawa kita buat segala dah usaha untuk Islam, buat segala dah usaha untuk Islam. Cabaran yang sangat besar pada hari ini untuk nak membawa semula Islam ke tengah-tengah masyarakat. Cabaran yang paling besar, kita duduk di zaman Allah Ta'ala beri tanggungjawab besar kepada kita. 100 tahun tanpa khilafah. Nampak? 100 tahun tanpa khilafah. Khilafah Islamiah ni jatuh tahun 1924, berakhir di Turki Osmaniyah. Lepas Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Al-Khattab, dia panggil khilafah ala minhajin nubuwah, sistem khalifah. Kemudian jatuh bangun khalifah, berpusat di mana? Berpusat di di Syam, kemudian di Baghdad, kemudian di berbagai tempat. Tapi khilafah tetap hidup. Khalifah Islamiah ni tetap hidup, yang menaungi semua umat Islam di seluruh dunia. Di seluruh dunia sistem khilafah Islamiah, sehingga orang Islam ni boleh berasa ni khilafah Islamiah. Walaupun kita berada di Mekah, walaupun kita berada di tanah Melayu, tapi ulama-ulama kita menumpahkan taat setia kepada khilafah yang berada, yang diwariskan sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas asas itulah Tok Jangguk tahun 1915
bangkit menentang British pada masa itu di kota Jeram, di Pasir Putih. Kerana apa? Diarahkan oleh kerajaan Turki Islamiah, Khilafah Islamiah. Nampak tak tuan-tuan? Ulama-ulama dia tahu wajib untuk dia menentang penjajah British pada masa itu, sehingga dia menggesa kepada orang Melayu pada masa itu semaya ajak untuk nak memberikan kemenangan kepada Khilafah Islamiah dalam Perang Dunia yang pertama. Kalau kita baca dalam sejarah, British pada masa itu mengarahkan para ulama yang di bawah dia ni semaya ajak supaya British menang dalam Perang Dunia yang pertama. Kerajaan Turki Islamiah meminta ulama seluruh dunia supaya semaya ajak supaya Turki menang dalam Perang Dunia yang pertama. Turki pergi masuk balik Jerman dan sebagainya. Ini sejarah. Akhirnya tahun 1924 Khilafah Islamiah jatuh. Bila? 3 Mac 1924. Kita ni 3 Mac 2024. Bulan depan ni genap 100 tahun dunia tanpa khilafah. Tak ada khilafah. Tak tahu siapa khilafah. Negara Islam tak ada. Tuan-tuan nak kata hak mana negara Islam dalam ertinya yang sebenar? Tak ada. Nah, tak boleh nak royak negara mana hak Islam yang kita kata ni negara Islam. Sebab tu kalau orang katanya kita demo berjuang untuk Islam ni, demo nak letakkan model ni negara mana? Kalau hangpa tanya hangpa tak boleh nak kata negara mana jadi model. Saudi jadi model? Tak. Saudi lebih dia kerana dia jaga Mekah dengan Madinah. Tu je lebih dia. Hak lain dia mengiktiraf Israel, menjalinkan hubungan dengan Israel, taat tunduk kepada rejim Amerika. Ini bukan contoh negara Islam yang boleh dicontoh. Nampak tak tuan-tuan kan? Ayat lagu ni tak pergi Mekah pula lama ayat kan. Agak-agak kerajaan Saudi tak faham lah hang sebut ni. Tapi tak apa, tak ada masalah, kita sebut betul-betul. Tahu tak? Negara mana yang kita rasa boleh jadi contoh pada negara Islam yang sebenar? Tak ada. Akhirnya kita kena akui hakikat bahawa yang kita nak berjuang ini paling tidak biarlah negara Islam dalam acuan kita sendiri. Artinya kita gerak sikit demi sikit, sikit demi sikit supaya orang faham Islam. Iso dah kau ni dah kena sikit lagi ni. Memang sahih dah, tak ada naik langit semua Isra Mi'raj ni. Tuan-tuan dan kasih sekalian, kita nak bergerak ke arah tu. Dan dunia tanpa khilafah ni, kita duduk dalam situasi ni kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo yang telah kita sumbangkan untuk nak bawa manusia kepada Islam. Sebab tu aku nak sebut saat ni, balik pada cerita kita saat ni tuan-tuan sekalian, kita diuji oleh Allah Taala ni macam-macam ujian. Allah Ta'ala hantar masalah peribadi dan sebagainya. Balik pada cerita tadi, poin yang banyak ialah nak tak nak kita kena akui bagaimana kita berada pada marhalah, pada suasana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni, bila Nabi dihambak keluar oleh orang Taif, orang Taif hambak Nabi, tak terima Nabi, tak terima dakwah Nabi, mengusir Nabi. Nabi balik daripada Taif. Ambo sebut dah doa yang sangat panjang dalam Rahiqul Maktum juga disebut bagaimana Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas Nabi dihambat oleh orang-orang Taif. Nabi berdoa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Panjang doa ini. Nabi sebut bila Nabi diusir oleh orang-orang Taif, Nabi sabar tengah jalan, Nabi nak masuk dalam kota Mekah. Semula nak balik, semula ke Mekah. Dia orang dulu-dulu ni tuan-tuan sekalian, walaupun kita tinggalkan kampung kita orang kampung tu, tapi bila tinggal kampung nak masuk balik, kita kena lalu checkpoint dia. Kena lalu checkpoint dia. Ada orang duduk menunggu kedai kopi tu. Nak masuk ke dalam Padang kita ni, nak masuk ke mana? Nak masuk arah Kutai, dia kena lalu kawasan mana? Nak masuk arah Pasir Mah, lalu kawasan mana? Orang tu nunggu situ. Samseng Mekah yang menguasai pintu-pintu masuk. Nabi tak dibenarkan masuk. Nabi tak dibenarkan masuk. Dalam keadaan Nabi ni anak jati Mekah, tapi orang tahu Nabi masuk. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah. Kali ni aku mengadu Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Betapa hinanya aku pada pandangan mata manusia. Orang nak tahu aku, orang buai aku. Tak boleh nak bayang mata Nabi mengalirkan air mata pada masa itu, sehingga Syekh Al-Mubarakfuri menyatakan doa Nabi itulah yang membuka kemenangan pada Nabi.
Buka kemenangan pada Nabi pasal Nabi berdoa dengan penuh penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali Nabi tak doa, sekali Nabi ni tidaklah berdoa lagu tu dok, tapi kerana tak tahu doa macam-macam, kata macam-macam, menyebabkan Nabi rasa tak ada tempat dah nak mengadu kecuali kepada Allah Taala, sehingga Nabi akak tangan penuh penghayatan kepada Allah. Lepas tu berlakulah Al-Isra wal Mi'raj. Artinya kita rasa masalah kita besar benar, tapi jangan kita lupakan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak masuk dalam kota Mekah, ada seorang dia ni kepala pengak lah, kepala pengak, bok Datuk Seri Tan Sri mana-mana ni, dia lah kuat, dia lawan Nabi, dia kuat lawan Nabi. Namanya Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi nama dia. Mana? Kalau tu cari nama ni orang yang paling kuat lawan Nabi, musuh Nabi, dia musuh Nabi. Tapi bila dia tengok Nabi tak boleh masuk dalam kota Mekah, dia jatuh kesian ke Nabi. Nanya Muhammad, puak-puak ni buat kerja siapa Muhammad tak boleh nak masuk kota Mekah. Maka Mut'im bin Adi kata, Muhammad memasuklah, aku jamin keselamatanmu. Sehingga Nabi ingat jasa Mut'im bin Adi dalam perang Badar. Nabi tawan orang-orang musyrikin ramai masa tu Mut'im bin Adi mati dah. Kata Nabi, "Lau kana Mut'im bin Adi hayyan." Kata Nabi, kalau Mut'im bin Adi masih hidup dan dia minta daripada aku untuk aku lepaskan tawanan Badar ini, aku akan lepaskan dengan permintaan Mut'im bin Adi. Maknanya tuan-tuan sekalian, kadang-kadang berlaku juga suasana dan ketika orang-orang kafir yang menjadi pelindung dan pembela kepada Islam. Tak ada orang Islam nak bela. Orang Islam tak ada nak bela. Ada juga berlaku ketika Allah Ta'ala menghantar orang yang belum Islam, dan kerana dia inilah yang menyebabkan Islam ini terjaga. Boleh jadi. Sebab tu jangan kita berasa bahawa jangan kita mudah-mudah nak hukum orang mentaka dia tak beriman kepada Allah Ta'ala mampu mati masuk neraka, kecuali dia telah meninggal dunia. Kalau dia tak mati lagi, walaupun kepada orang bukan Islam, kita doakan dia mendapat hidayah. Tapi kalau dia mati dah, tentu mati dalam keadaan tidak Islam, kita tak boleh kata dia ni sebagai orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Haram menggunakan perkataan Allah yarham kepada orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Tapi kalau dia belum mati, ya Allah, dia ni orang baik, dia ni orang juru, dia ni orang ni, berikanlah hidayah kepada dia supaya dia terima Islam. Apa masalah? Boleh. Amo minggu lepas pergi ke kedutaan Afrika Selatan. Amo pergi ke kedutaan Afrika Selatan. Di Kuala Lumpur lah, tidak pergi ke Afrika Selatan. Pergi ke kedutaan Afrika Selatan. Pergi atas nama membawa satu risalah, surat daripada Tok Guru Ajadi, atas nama Lajnah Antarabangsa. Kita bawa surat nama orang Ustaz Khalid dengan Datuk Muntah. Kita bawa 3 orang, bawa surat daripada Tok Guru Ajadi kepada kerajaan Afrika Selatan mengucapkan tahniah. Pasal apa? Pasal Afrika Selatan lah satu-satunya negara yang berani heret Israel ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa, ICJ, Mahkamah International Court Justice, Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Dia berani heret Israel, buat usul ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa. Adakah dia negara Islam? Dia bukan negara Islam. Dia bukan negara Islam. Mana negara Islam lain? Mungkin kerana mereka tidak menjadi anggota dalam ICJ. Kita tidak jadi anggota lah. Kita tak boleh nak bawa. Tapi negara-negara Islam yang lain yang jadi anggota, mudah mana? Apa yang tak sih sangat? Tak boleh nak heret Israel ke ICJ. Kita pergi, amba ucapkan tahniah kepada Afrika, duta dia, Usaha Tinggi Afrika Selatan, dan dia menyebut perjuangan dia ni nak pada keadilan, kerana menghayati kisah Nelson Mandela macam-macam lah. Dia kurang. Tak apalah waktu tu. Tapi nak ceritanya dia boleh heret. Dan bila diheret tuan-tuan sekalian, alhamdulillah usulnya di ICJ ni berjaya, dan ICJ menerima usul dan Israel secara rasmi diisytiharkan sebagai penjenayah perang di peringkat antarabangsa. Okey dah tu setara tu. Boleh dah tu.
paling tidak di peringkat antarabangsa ICJ telah mengiktiraf Israel sebagai penjenayah perang. Yang mana kalau benda ni pergi ikut PBB tak jadi hijau sebab dia ada veto dan sebagainya. Tak ada banyak-banyak negara ni Afrika Selatan hok berani. Kita kata tanya pula mutak takut kau, adakah kamu tidak takut dari sudut sekatan ekonomi pandangan antarabangsa? Tak, dia tak takut kata dia. Tak takut nak jadi gapo jadi gila. Alhamdulillah. Negara bukan Islam. Maka kerana itu Nabi menyebut innallaha yu'ayyidu hadzal amr birajulin fajir. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan agama ini dengan seorang lelaki yang fajir. Lelaki yang fajir ini lelaki yang gelebek, lelaki yang bermaksiat. Orang gelebek, orang maksiat. Tapi kerana dia Allah Taala memperkuatkan agama ini. Allahu Akbar. Maka sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita ni malu kita kepada rakan-rakan ataupun peringkat antarabangsa, kepada negara-negara non muslim yang boleh buat benda seperti ini. Banyak lagi perkara yang akan berlaku selepas daripada ini, wallahu alam. Tetapi yang paling penting dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala nak sebut kemuliaan Baitul Maqdis. Kemuliaan Baitul Maqdis. Hak ni hak paling penting, yang pada hari ini masih lagi berada dalam situasi yang sangat-sangat kita tak boleh nak gambarkan. Situasi lain. Israel terus menerus berdiri, dan mengikut maklumatnya, negara-negara yang duk sokong Israel ni dia mula nak back off, mula nak undur dah sikit-sikit. Pasal Israel ni terlampau pergi sangat, dia berdiri tak kira. Hospital yang tu dengar, satu hospital yang dia berdiri tu semalam 2,000 orang mati. Satu hospital yang dia berdiri, hospital itu ialah milik pertubuhan Kristian. Artinya apa dia? Dia tak kira dah Islam kau gapo kau mung asal membunuh di Gaza, semuanya diberdiri oleh Israel tembok. Tapi orang Gaza tidak keluar daripada negara mereka. Mereka tak keluar daripada negara mereka. Tak pernah mereka keluar. Kenapa? Kalau mereka keluar daripada negara mereka, artinya mereka mengaku kalah. Hak ni hak Israel nak sangat. Nabi boleh, Allah Ta'ala boleh sahaja mengangkat Nabi ke langit. Tuhan boleh daripada Masjid Al-Haram terus naik ke langit. Apa masalahnya? Boleh daripada Masjid Al-Haram terus naik, tak payah pergi transit Masjid Al-Aqsa. Tetapi maha suci Allah, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya ini pada waktu malam pergi ke Masjid Aqsa terlebih dahulu sebagai transit. Pasal apa? Nak cerita ialah kelebihan Masjid Al-Aqsa yang hari ini berada di tangan Israel Yahudi. Baik itu tuan-tuan sekalian, perjuangan kita ni tidak akan berakhir kecuali sehingga Masjid Al-Aqsa ni dibebaskan dan kembali kepada orang-orang Islam. Adakah benda itu berlaku? Benda itu wajib, pasti akan berlaku. Tinggal lagi kita ni adakah bersama-sama dengan perjuangan ini atau tidak, terpulang pada kita masing-masing. Dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan 5 tempat Allah Ta'ala menyebut, atau 6 tempat Allah Ta'ala menyebut perkataan barakna. Barakna ini Allah Ta'ala sebut sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. 5 daripadanya ialah merujuk kepada bumi Palestin. Pertama dalam surah Al-A'raf, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna masyarikal ard wa magharibiha allati barakna fiha. Kami telah mewariskan kepada kaum yang ditindas ini timur, barat, semuanya dimilikinya, dan juga bumi yang kami berkati, iaitu bumi Palestin. Yang kedua surah Al-Isra ayat pertama yang baca tadi, barakna fiha, bumi Masjid Al-Aqsa, bumi Palestin. Surah Al-Anbiya ayat 71, wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha, kami selamatkan Nabi Lut ke bumi yang kami berkati, itu bumi Palestin. Dan surah Al-Anbiya, surah Sabah, pendek katanya dalam Quran ni, kalau kita sebut perkataan barakna, kami berkati, ia merujuk kepada Masjid Al-Aqsa, iaitu bumi Palestin. Tak ada benda lain. Jadi ini hadaf ataupun tempat ataupun
kita panggil tujuan pengakhiran perjuangan kita sebagai seorang Muslim, mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada tangan umat Islam. Bila ia akan berlaku, wallahu a'lam. Tetapi kita sedang menuju ke arah itu. Kita akan sampai juga situ. Adakah kita ni hidup lagi ataupun kita mati dah? Wallahu a'lam. Tetapi insya-Allah orang semakin melihat kecantikan dan keindahan Islam dari masa ke semasa. Dari aspek yang kecil kita berada di bumi Malaysia ini, orang boleh tengok dah macam mana Islam ini diberikan peluang, dan kita sendiri pun hendaklah menjadi duta kepada Islam itu sendiri. Kita bukan sempurna, kita bukan orang molek, kita bukan orang comel 100%, tapi paling tidak bila orang tengok kita, orang boleh nampak ini dia Islam. Ini dia Islam. Dan mesej ini dibawa satu sehinggalah Islam ini diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba rasa pada setakat itu pada kali ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sama-sama menghayati sikit sebanyak apa yang dapat disampaikan pada malam ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا خاسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.